بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد هبشي صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, yang dimuliakan Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan masyarakat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, haji-haji, hajah-hajah, hadirin hadirat dan tetamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi zahirkan kasih sayangnya terhadap kita dengan memilih kita untuk berada di dalam rumahnya. Ini tidak lain, tidak bukan adalah kerana kasih sayang Allah terhadap kita. Dan itulah tanda-tanda Allah itu masih sayang pada kita. Kerana itu Allah jemput kita dan bawa kita ke rumahnya. Kalaulah bukan kerana kasih sayangnya, nescaya di saat ini kita masih lagi berlengkar di atas katil kita, masih lagi membengkok di tilam kita, masih lagi berselubung di bawah selimut kita. Tetapi siapakah yang telah bangunkan kita tadi? Siapakah yang telah kejutkan kita tadi? Siapakah yang telah jemput kita tadi? Dan siapakah yang telah bawa kita tadi? Dialah juga yang telah dudukkan kita di sini, yang telah kita aminkan Al-Fatihah yang telah diturunkannya dahulu, dan dia juga yang telah pilih kita untuk terus berada di sini hingga ke saat ini. Untuk itu sama-sama kita ungkapkan Alhamdulillah kepadanya. Maka bicara kita pada pagi ini adalah pada satu tajuk yang sangat besar, kemunculan Mahdi. Dan Mahdi ini diistilahkan sebagai Al-Mahdi Muntazar, Mahdi yang ditunggu. Kalau Isa bin Maryam itu dipanggil Al-Masih, tetapi Al-Mahdi dipanggil Al-Muntazar, Mahdi yang ditunggu. Dan memang dia ditunggu kemunculannya. Kalau Isa alaihissalam itu ditunggu turunnya, sebab Isa alaihissalam disebut nuzulu Isa, turunnya Isa. Tetapi kalau Mahdi, zuhurul Mahdi, munculnya Mahdi. Jadi dua individu yang berbeza, yang seorang turun dan yang seorang muncul. Yang turun itu turunnya dari langit, yang muncul itu muncul dari mana? Ini juga akan jadi isu insya-Allah kita sebut. Dari dulu lagi Mahdi ini ditunggu. Sebab itu disebut Mahdi Muntazar, Mahdi yang ditunggu. Sebab dari dulu lagi dia ditunggu. Sama ada Sunni atau Syiah, masing-masing menunggu Mahdi. Dan Syiah ada Mahdi dia, Sunni ada Mahdi dia. Cuma bezanya Mahdi Syiah dari keturunan Al-Husain yang mereka dakwa, dan Mahdi Sunni daripada Al-Hasan. Berbeza di situ. Kenapa daripada Hasan tidak Husain? Kerana satu hadis baginda menyebut akan lahir dari sulbi ini. Ketika itu baginda tunjukkan kepada Al-Hasan radhiyallahu anhu, akan lahir dari sulbi ini orang yang akan bersatu umatku di bawahnya. Yang lain tidak akan berlaku kiamat sehingga lahir dari sulbi ini orang yang bersatu di bawahnya umatku. Maka ertinya akan lahir daripada keturunan
Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Ni bagi kita ahli sunnah wal jamaah. Dan satu lagi baginda sebut juga yata'u ismuhu ismi wa khulquhu khulqi, akan menyerupai namanya dengan namaku serta kejadiannya dengan kejadianku. Maka satu, Al-Mahdi itu adalah seorang individu. Satu individu, bukan satu fikrah, bukan satu fahaman, bukan satu ideologi, tapi dia adalah seorang individu. Yang namanya Mahdi itu seorang individu dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, punya nama Muhammad bin Abdullah, punya rupa yang punya banyak kesamaan dan keserupaan dengan rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak diketahui di mana dia berada sekarang ini. Adakah dia telah lahir? Adakah dia telah ada? Tak ada siapa tahu. Itu adalah rahsia Allah. Tetapi kita ini berjalan menurut takwim Allah. Sebagaimana takwim Allah, setelah Allah ciptakan 7 petala langit dan bumi, Allah Ta'ala letakkan penghuni di dalam bumi ini. Sampai masanya Allah tukar penghuni itu kepada penghuni yang lain. Begitulah akhirnya Allah tukarkan penghuni dan pentadbir bumi ini kepada manusia. Dan manusia itu pula bermula dengan umat Adam alaihissalam, kemudian Idris, kemudian Hud, Nuh, Saleh. Satu persatu ini keluar dan muncul menurut takwim yang telah ditetapkan oleh Allah, siapa dan bila. Ini diatur oleh Allah dan mengikut takwim Allah. Sehinggalah akhirnya datang Musa alaihissalam bersama umatnya Bani Israel. Takwim Allah. Setelah itu berlalu, kemudian datang pula Isa alaihissalam dengan umatnya. Takwim Allah. Akhir sekali ditutup takwim nubuah itu dengan dizahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Yang pertama, kumpulan pertama yang dinamakan sebagai sahabah, ini juga takwim Allah. Allah pilih. Dan akhirnya Allah tinggalkan umat ini tanpa nabi, tapi beri keberkatan nubuah kepada mereka. Dan berjalanlah umat ini menurut takwim yang telah ditentukan oleh Allah. Sehingga sampai satu ketika, di saat bila masanya Mahdi itu akan muncul, bila mana umat ini sudah tidak ada kepimpinannya lagi, bila mana umat ini sudah tidak ada kesatuannya lagi, bila mana umat ini sudah tidak mahu mengamalkan agama, bila mana umat ini sudah tidak mahu mempertahankan agama, bila mana umat ini semangat juangnya untuk agama sudah tidak ada, bila mana umat ini kasih sayang antara mereka sudah menjadi nipis, bila mana umat ini kesatuan antara mereka sudah tidak wujud lagi, di saat itulah menurut jadual Allah, maka Mahdi akan muncul. Di saat itulah, sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam sebut, bada'a dinu ghariban wa sayaudu gharibah. Agama ini dulu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Asingnya dahulu ketika baginda bawa agama, tidak ada tauhid yang sempurna kepada Allah di muka bumi. Tauhid tak ada, imaniat tidak ada. Ada ibadat tetapi ibadat yang betul tidak ada. Baginda bawa tauhid dan iman yang betul, maka begitu asing sekali tauhid dan iman pada ketika itu. Semua penduduk di muka bumi berasa pelik bila baginda bawa tauhid kewujudan hanya satu Tuhan. Pelik sungguh tauhid itu pada mereka, begitu asing. Mereka ada banyak Tuhan-Tuhan dan sembahan-sembahan, tetapi diperkenalkan kepada hanya satu Tuhan. Begitu asing tauhidnya. Kemudian ibadat juga, mereka sembah berbagai-bagai.
tetapi dibawa dan diperkenalkan untuk menyembah Allah dengan caranya yang tersendiri, begitu juga asing bagi mereka. Mereka biasa sujud kepada manusia, diajak sujud kepada Allah. Kemudian dalam sistem muamalatnya begitu juga. Mereka menjalankan sistem riba, mereka menjalankan sistem kapitalis, mereka menjalankan sistem yang menzalimi orang lain dalam urusan muamalat mereka. Baginda perkenalkan satu sistem yang penuh dengan keadilan, sistem yang penuh taradhi, rela-merela antara satu sama lain dalam urusan muamalat mereka. Ini juga cukup asing bagi mereka. Baginda juga perkenalkan muasyarat yang cukup indah. Jadi ini juga menjadi asing bagi mereka, di mana dalam muasyarat mereka kadang-kadang si ayah mati, anaknya kahwin dengan janda ayahnya. Kadang-kadang satu orang itu berkahwin dengan kakak serta adiknya, dua-dua sekali, kakaknya dia kahwin, adiknya pun dia kahwin. Muasyarat yang sungguh pelik, tetapi baginda datang bawa satu sistem muasyarat yang begitu asing bagi mereka. Begitu juga dengan akhlak, akhlak yang cukup asing. Satu orang bertemu dengan orang lain dengan wajah yang tersenyum, itu pun asing. Satu orang yang bertemu dengan orang lain dengan mengucapkan salam, itu asing. Seorang sakit didatangi dan disantuni, itu asing. Seorang yang susah dibantu, itu asing. Seorang yang dizalimi, dibela, amat asing. Tetapi akhlak ini baginda perkenalkan, dan ini yang diamalkan atas muka bumi ini. Setelah baginda keluar daripada muka bumi, keseluruhan sistem ini telah pun sempurna, dan ia menjadi tidak asing lagi. Tidak asing lagi tauhid itu, tidak asing lagi ibadat itu, tidak asing lagi muamalat itu, tidak asing lagi muasyarat itu, dan tidak asing lagi akhlak itu. Ianya penuh atas muka bumi ini dengan begitu subur sekali, tidak asing. Tetapi akan datang satu masa ia kembali asing. Kalau seseorang itu berbicara tentang Allah, tentang tauhid, maka jadi heran orang akan bicaranya itu. Kalau berbicara tentang ibadat, akan jadi pelik orang dengan bicaranya itu. Akan bicara tentang muasyarat, akan jadi terpegun orang dengan bicaranya itu. Akan ditanya, ada tak orang macam itu? Ada ke orang macam itu? Walhal itulah muasyarat yang wujud dan begitu subur di zaman Nabi dahulu. Tetapi jika disebut hari ini sebagai satu contoh muasyarat sahabat-sahabat, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka seperti satu orang yang miskin, susah, dan satu orang lagi pula tidak begitu senang. Dia nak bantu saudara dia yang susah ini, dia tak ada apa-apa kecuali seekor kambing betina yang punya susu. Maka dia beritahu kepada saudara dia yang susah ni, ini kambing aku, engkau perahlah susunya, ambillah susunya, minumlah susunya, dan kembalikan semula kepadaku kambingnya. Amalan ini, perbuatan ini dipanggil manihatul anz dalam hadis. Istilahnya amalan itu manihatul anz. Kita punya kambing, dia susah, tak ada makanan, kita berikan kambing itu kepadanya, dia perah sendiri, dia ambil susunya, dan kambingnya dikembalikan kepada kita. Jadi jangankan amalan itu, istilah ini pun tak ada pada kita, sebab ia tidak pernah berlaku. Lalu kalau ada aktiviti macam ni, apa kita nak panggil istilah ni? Istilah ni, amalan ni, perbuatan ni, apa kita nak panggil istilah ni? Tak ada pun dalam istilah. Kalau dalam bahasa Arabnya, dalam hadisnya sebut manihatul anzi. Kalau bahasa Melayunya, kita punya kambing diberikan kepada seseorang untuk diperah susunya, kemudian dikembalikan kita ibu kambing itu, susunya diambil, dia minum. Kita tak buat apa-apa, cuma berikan kambing itu saja dan ambil semula. Itu pun dia pulangkan. Dalam bahasa Arabnya manihatul anzi. Dalam bahasa Melayunya tak ada. Kenapa tidak ada? Sebab tidak pernah dibuat,
Tidak pernah berlaku. Walhal inilah apa yang telah wujud dan menjadi amalan di zaman mereka. Seandainya lah ada di zaman ini orang buat seperti itu, alangkah asingnya. Pelik sungguh. Mungkinlah kita kata di Malaysia ni tak ada sangat orang pelihara kambing. Di rumah-rumah yang mereka perah susu, mereka minum, sebagaimana kebanyakan yang berlaku ini di sebelah timur tengah sana. Tapi kita banyak pokok getah kan. Pokok getah pun ada susunya. Baik, boleh di-applykan perkara yang sama. Mungkin kat sini tak ada getah, tapi ada, saya nampak semalam pejabat Risda Negeri Melaka menunjukkannya banyak ada pokok getah juga kat Melaka ni. Dulu pun saya pernah menghadiri seminar Risda se-Malaysia yang dibuat dekat Selandar. Satu Malaysia punya seminar Risda buat kat Selandar, Melaka. Maknanya banyaklah pokok getah kat Melaka. Contoh, kita applykan benda yang sama sebab ni susu. Kita ada kebun getah 3 ekar. Kita pun alhamdulillah ada kerja kat bandar ni. Ada pencen, ada sumber yang lain. Di kampung kita tu ada saudara kita yang miskin. Maka kita kata kat dia, ni kebun getah aku 3 ekar, engkau toreh lah. Jangan kau toreh sampai ke tulang sudah. Jagalah macam kebun sendiri. Semak engkau tebaslah. Kering engkau bajalah. Jaga. Engkau toreh susu getahnya, getah segerapnya, ambillah, engkau juallah, kau ambillah hasilnya. Kalau ini dilakukan, apa namanya? Kita nak panggil apa? Apa istilah? Kalau engkau bayar kat aku 1,000 sebulan, itu namanya pajak. Itu kita tak bicara tentang konteks hukum syariat, valid tak valid. Cuma namanya ada. Ni kebun getah aku, engkau toreh lah, tapi engkau bayar kat aku 1,000 sebulan. Itu namanya pajak. Kalau engkau toreh lah, hasilnya 50% engkau, 50% aku. Itu namanya perdua. Ada lagi istilahnya. Tapi kalau ini kebun getah aku, engkau toreh, hasil yang engkau ambil, engkau jual, engkau pakailah, itu apa nak dinamakan? Tak ada. Kenapa tak ada? Tak pernah orang buat. Istilah pun tak ada. Jangan kata nak buat. Tetapi seandainya ada seorang buat itu, ada satu orang buat, satu orang haji kat Jasin dia buat begitu, orang kata pelik. Ada kebun getah dia bagi ke orang tu, lepas tu hasil orang tu ambil, dia tak dapat apa-apa. Jadi pelik pula orang. Walhal sahabat punya muasyarat lebih dari itu. Ni tadi bagi kebun kau ambil. Satu orang sahabat Ansar punya satu ladang tamar. Dia panggil sahabat Muhajirin, dia kata ni kebun aku. Separuh engkau, separuh aku hasilnya. Tapi separuh engkau, separuh aku macam mana? Sepanjang tahun dia yang airi, sepanjang tahun dia yang bajai, sepanjang tahun dia yang kawinkan debunga tamarnya, sehinggalah sampai menuai hasil. Bila hasil dituai, dia kumpulkan semua buah tamarnya, dia ambil 4 bakul yang besar, 8 bakul yang besar untuk memuatkan semua tamar ni tadi. Dia ambil 4 bakul, dia potong pelepah-pelepah tamar, diisikan tamar itu dalam 4 bakul pertama dengan pelepah tamar hingga hampir separuh. Kemudian baru diisikan dengan buah tamar, dan buah tamar ini ditinggikan, menimbun. Kemudian diambil lagi 4 bakul yang kosong, diisikan buah tamar sehingga penuh, tapi diratakan. Setelah itu dia panggil sahabat Muhajir ni tadi. Ini hasil kebun kita. Bukan kebun aku, kebun kita. Yang buat kerja dia, milik dia. Kalau ada geran-gerannya dia pun nama atas tu. Tapi zaman tu tak ada geran lagi. Umpamanya kalau ada geran begitu. Ni 8. Engkau ambillah 4, tinggalkan aku 4. Ambillah 4, tinggalkan untuk aku 4. Saya tanya tuan-tuan, agaknya bakul yang mana diambil oleh sahabat Muhajir ni tadi? Bakul yang menimbun itu atau bakul yang sama rata? Bakul yang mana agaknya tuan-tuan? Dia letak 8 bakul. Ke mengantuk, tak nampak lagi. Dia bawa 8 bakul untuk diisikan hasil tamar itu.
Mula-mula dia ambil 4 bakul, dia potong pelepah tamar, diletakkan dalam bakul itu hampir separuh dengan pelepah tamar. Selepas itu baru dia lot dengan buah tamar di dalam bakul tersebut. Dia lot, kemudian dia tinggikan dia punya buah dia itu. Nampak orang faham yang mumbung. Orang faham yang mumbung. Orang Melaka tak tahu panggil apa istilah kalau begitu. Apa panggilnya di Melaka? Membuak. Membuak kata orang Melaka. Penuh. Musannam bahasa Arabnya panggil. Begitu. Membatas. Kemudian ambil lagi 4 bakul yang kosong. Kosong, tidak ada apa-apa dari bawahnya. Dia lot buah tamar pula, tetapi atasnya sama rata. Musattah, sama rata. Lalu 4 bakul. Kemudian dipanggil sahabat Muhajir. Dia kata, ini hasil kebun kita, engkau ambil 4, tinggal kat aku 4. Bawa balik 4, tinggal kat aku 4. Agak-agak tuan-tuan lah, sahabat Muhajir ni ambil bakul yang mana? Yang mumbun ke? Sahabat Ansar ambil bakul yang mana? Yang mumbun ke yang sama rata? Dia ambil yang sama rata. Sebab dia fikir dia susah-susah kerja, takkanlah aku ambil yang mumbun. Ambil yang sama rata, dia pun bawa balik. Tapi sebenarnya yang banyak tamar siapa? Muhajirin ke Ansar? Tuan ke sahabat? Tuan dapat sikit, sahabat dapat banyak. Kalau orang buat macam itu hari ni, apa orang kata? Gila kau. Ada kau kebun kau bagi begitu kau orang peri kau. Kenapa? Asing. Terlalu asing perbuatan itu kalau dibuat sekarang ini. Dah lah istilahnya tak ada. Apa istilahnya itu? Kalau kebun dia kita yang buat kerja 4/2 namanya. Kalau kita ambil hasilnya, aku bayarkan kau untuk musim ini 4,000, itu pajak namanya. Tetapi itu apa? Apa istilahnya? Tak ada istilah. Kenapa? Jangan kata nak buat, terlintas pun tidak dengan otak orang akhir zaman ini. Itulah asingnya agama. Asingnya amalan agama. Keterasingan itulah dikembalikan semula oleh Mahdi bila dia muncul. Dia akan bawa imaniyat sebagaimana imaniyat yang telah ditekat oleh Rasulullah SAW kepada dada umat ini ketika baginda keluar dari bumi ini dahulu. Dia akan bawa ibadat seperti mana yang telah ditekatkan di jiwa umat ini, dalam hidup umat ini ketika baginda tinggalkan mereka dahulu. Begitu juga muamalatnya, muasyaratnya dan akhlakiyatnya. Akhlak. Hari ini ada tak orang kalau dia buat salah dengan orang lain, dia pergi dekat orang tu, dia kata, maafkan saya dan sebutlah balik perkataan yang saya sebut kepada kamu tadi. Ini yang berlaku pada sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Hatta Abu Bakar sendiri radhiyallahu ta'ala anhu, terkeluar satu perkataan kepada sahabat Bilal, Suhaib Romi dan Salman Parsi. Ini tiga-tiga ni orang ajam, bukan Arab. Satu perkataan dikeluarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala terhadap mereka ini dalam keadaan agak marah. Lalu kemudian dia pergi mengadu kepada Nabi SAW. Apa yang berlaku? Nabi SAW tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, adakah engkau telah menjadikan mereka itu marah kepada kamu? Demi Allah, kalau mereka marah kepada kamu, Allah juga akan marah kepada kamu. Maka Abu Bakar dia patah balik pergi jumpa 3 orang ni, minta maaf pada mereka dan minta perkataan yang sama dia sebut tadi, disebutkan pula kepadanya. Kita jumpa dah orang macam tu sekarang. Dia bertekak-bertekak, sekali keluar perkataan daripadanya pada lawan dia ni, bodoh. Dia pergi, dia datang balik, aku minta maaf dengan engkau cakap balik bodoh kat aku. Selagi tak cakap, selagi tu dia tunggu. Cakap bodoh. Selagi tak cakap, dia takkan lena tidur, takkan selera makan. Kita ada tak jumpa orang macam tu sekarang ni? Kalau adalah jumpa, tiba-tiba kita tengah duduk kat kuliah subuh, selesai kuliah subuh ada orang tunggu kat luar, dia datang dari masjid lain, dia pun pakai ketayap lagi, baju Melayu lagi. Rupanya malam tadi dia mengumpat kat kita, kita tak tahu. Dia duduk dengan kawan-kawan dia lepak dekat dataran ikan bakar tu.
Dah habis cerita semua, tentang bisnes pun dah habis, tentang politik pun dah selesai, tentang cerita apa nama ni, anak-anak semua dah habis. Last kali kita cerita hal orang pula lah. Maka dia persebut nama kita, bodoh dia tu. Sebut nama kita, dia kata kita bodoh. Malam tadi menyesal pula, dia pun tunggu. Assalamualaikum Mat, aku minta maaf dengan kau Mat, aku kata kau bodoh, kau kata balik aku bodoh. Selagi kita tak nak kata, dia akan rayu pada kita, suruh kita kata bodoh dekat dia. Kalau kita jumpa orang macam tu, kita kata apa? Kau gila ke? Itu pula jawapan kita. Tapi inilah yang berlaku akhlak mereka tu. Kalau ada orang buat itu, asing je tak? Asing sungguh. Tetapi keterasingan itu akan kembali, dihidupkan kembali. Siapa yang menghidupkan? Dibawa oleh Mahdi. Akan hidupkan kembali apa yang asing itu. Lepas tu baginda bagi tahu, Tuba lil ghuraba allazina yuslihuna ma afsada an-nas min ba'di min sunnati. Berbahagialah orang-orang yang asing, mereka yang menghidupkan kembali sunnahku yang telah dirosakkan oleh orang yang datang selepas daripadaku. Baginda telah bangunkan dalam umat ini. Di awal dahulu ia menjadi begitu indah, begitu masyhur dan dikenali oleh setiap orang dalam juzuk manapun. Tetapi kemudian ansur-ansur ditinggalkan, sehinggalah sampai satu saat imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat dan akhlakiyat ini seolah-olah telah hilang. Maka ketika itulah munculnya Mahdi, bawa hidupkan kembali di tengah-tengah umat ini. Maka ketika itu alangkah asing. Di dalam keterasingan itulah dia akan kembali berkembang dan kembali agung. Jadi Mahdi akan muncul. Ini satu poin, mencapai tingkatan tawatur hadis yang memberitakan tentang kemunculan Mahdi, bahawa dia akan muncul. Tawatur hadis, mutawatur riwayat, Mahdi akan muncul. Kemudian sifat-sifatnya begitu dengan jelas baginda bagi tahu. Namanya Muhammad bin Abdullah, dari nasal Husain radhiyallahu Hasan radhiyallahu taala anhu. Rupanya menyerupai dengan rupa Nabi, akhlaknya juga macam akhlak Nabi. Tapi sebelum dia muncul, orang tidak kenal dia, dan dia pun tak sangka dia Imam Mahdi. Sebab itu konsep Imam Mahdi, dia takkan declare dia Mahdi sebelum dia muncul. Dia tak kata aku ni bakal Mahdi. Kalau adalah orang yang mengaku Imam Mahdi atau mengaku bakal Mahdi, ia bertentangan dengan konsep Mahdi itu sendiri. Sebab bila sampai saat untuk dia muncul, di mana bila dia muncul, ya'rifuhu man ya'rifuhu, hadis beritahu, akan mengenali dia orang yang mengenali dia. Orang-orang yang datang dari pelosok dunia mana pun, kalau tengok dia kenal, inilah Mahdi. Bagaimana itu boleh berlaku? Dia kenal, itulah Mahdi. Terlalu banyak taujihatnya, bagaimana mereka boleh tahu, boleh kenal. Tetapi kalau kita lihat dalam skop hadis yang boleh kita kaitkan untuk beri isyarat kepadanya, dalam Sahih Bukhari, beliau ada buat bab ru'yah, iaitu bab mimpi. Ajib, dalam bab mimpi ni 3 muka surat. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala nukilkan hadis yang berkaitan dengan mimpi, 3 muka surat, panjang. Antaranya di dalam hadis itu menyebut, bila sampai akhir zaman, hampir sahaja kesemua mimpi-mimpi orang yang beriman itu benar. Bila sampai akhir zaman, hampir saja mimpi-mimpi orang beriman itu benar. Maknanya setiap orang beriman, kalau dia mimpi, benar mimpi dia itu. Sekarang ni kalau kita mimpi, auta pula ke mimpi. Malam tadi mimpi pergi Amerika, cilik-cilik pagi ni Melaka lagi. Memang confirm auta mimpi tu. Malam tadi mimpinya dapat bidadari, kahwin-kahwin dengan bidadari. Bangun pagi tengok makcik tu lah sebelah. Auta punya mimpi. Tapi mimpi akhir zaman, mimpi bila mana sampai ke peringkatnya, dia akan datang mimpi yang hampir semua orang tengok, tapi betul, benar. Jadi bagaimana berkaitan dengan bab ini? Iaitu bila hampir Mahdi akan muncul, orang yang soleh, yang baik ini akan
Allah tunjukkan dalam mimpi-mimpi mereka kehadirannya dan rupanya. Sebab tu bila dia tengok, ini aku tengok. Dia tengok, ini aku tengok. Kerana itulah ya'rifuhu man ya'rifuhu. Mengenalinya orang yang mengenali. Sebab dia pernah ditunjukkan kepadanya sebelum itu. Sebab itu dia kenal. Dan dia sendiri pun tak declare. Dia tidak declare. Walaupun dia tahu nama dia Muhammad bin Abdullah. Suasana dunia pada ketika itu sangat perlu kepada seorang pemimpin yang menyatukan umat. Dia sedar keadaan itu. Tapi dia tidak akan pernah kata, aku akan satukan mereka. Kerana sifat dia sentiasa lari daripada jawatan itu. Ini Mahdi. Dia lari daripada jawatan itu. Dia tidak mahu diangkat sebagai pemimpin tertinggi. Buktinya, saat dia akan muncul, di sini bermulanya umat tahu inilah pemimpin mereka. Setelah satu musim haji berlalu, ketika itu masih ada lagi jemaah-jemaah yang belum pulang, sedang Muharram telah pun masuk. Satu hari Jumaat, imam naik ke mimbar berkhutbah di Masjid Haram Mekah. Ketika berada di atas mimbar untuk memulakan khutbah, tiba-tiba ru'af berlaku, ru'af. Hidungnya berdarah. Lalu khatib ini turun. Naik khatib yang kedua, imam yang kedua. Imam yang kedua bila nak mulakan khutbah, menggantikan imam pertama, juga berlaku ru'af. Berdarah hidungnya. Dia turun. Naik pula imam yang ketiga untuk menyambung, untuk memulakan khutbah. Tetapi bila dia naik untuk memulakan khutbah, juga berlaku perkara yang sama. Sehingga sunyi sepi seluruh masjid. Semua orang bingung dan semua orang takut. Takutnya siapa nak ganti? Kalau dia naik, dia takut dia juga jadi macam tu. Bingungnya ialah hari ini Jumaat, khutbah belum lagi dikhutbahkan. Jumaat masa telah pun berlalu, khutbah belum lagi. Solat Jumaat tak boleh didirikan selagi tidak khutbah. Tiba-tiba satu orang volunteer telah naik. Dia naik semata-mata kerana untuk selamatkan keadaan hari itu supaya Jumaat dapat diteruskan. Dia naik ke mimbar dan memulakan khutbah. Bila dia berkhutbah, keadaan berlaku dengan baik sehingga selesai. Bila selesai saja, ketika berada di atas mimbar itulah ya'rifuhu man ya'rifuhu. Jemaah yang masih belum pulang ketika itu, walau daripada anha'ul alam, mungkin barangkali juga ada daripada Melaka ini. Kalau panjang umur dunia ni, panjang umur kita. Kita tengok, ni Imam Mahdi. Itu datang dalam hati kita, ni Imam Mahdi. Daripada mana datangnya? Tahun lepas pernah mimpi jumpa Imam Mahdi. Ada yang pernah jumpa Imam Mahdi tak sini? Sebab hari ni bagi tajuk Imam Mahdi, takut kok ada yang mimpi Imam Mahdi, patut dia pencadang kita buat tajuk Imam Mahdi lah pagi ni. Kerana para AJK yang ada mimpi Imam Mahdi, lalu tiba-tiba tajuknya Imam Mahdi. Ke guna sah? Ada mimpi Imam Mahdi ke sini? Lalu kenapa tajuknya Imam Mahdi? Salah satu muqaddimah petunjuk kepada kemunculan Mahdi ialah, satu, terlalu banyak tazkirah dan sebutan akan Mahdi tersebut. Orang ni cakap Mahdi, orang ni cakap, secara spontan ia berlaku, orang bercerita tentang Mahdi. Ini muqaddimah sebelum munculnya dia. Semua orang fikir Mahdi dan cerita Mahdi. Kedua yang saya sebut tadi, ramai orang yang soleh-soleh melihat kemunculannya. Lalu bila dia berkhutbah, yang ada di situ yang pernah melihat dia kata, ini Imam Mahdi ni. Orang tanya, mana pula kau tahu Imam Mahdi? Aku mimpi jumpa Imam Mahdi ni lah rupanya. Lalu mereka pun mula datang kepadanya untuk berbaiat. Kita sudah tidak ada kepimpinan. Kita tak ada orang yang boleh bersatu di bawahnya. Kita tidak ada satu orang yang boleh memimpinnya untuk memimpin kita untuk bela agama. Maka mereka semua datang untuk baiat. Sekarang kau lah jadi pemimpin kami, jadi ketua kami. Bila semua orang datang kepadanya, dia lari ke Madinah. Dia larikan diri. Akhirnya lari ke mana? Lari ke Madinah. Mereka ekori dia sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, mereka keromoni dia, nak baiat lagi dia. Dia lari juga, lari semula ke Mekah.
Beberapa kali ini berlaku. Akhirnya dalam lari yang kesekian kalinya, ketika hampir nak memasuki kota Mekah, adrakuhu hunak, mereka dapat dia di sana, mereka gagahi dan paksa dia, dan mereka baiat dia. Maka setelah itu, bila dia kembali semula ke Masjid Haram, lalu datanglah satu suara dari langit, haza amirukum fa'ati'uhu, inilah amir kamu, maka naklah kamu taatinya. Sekadar mustahkam. Bila suara dari langit datang, inilah amir kamu, maka taatlah kepadanya. Dan itulah Mahdi. Selagi tak ada, ini bukan Mahdi. Walau namanya Mahdi, walau dia mengaku Mahdi. Ramai orang tanya saya, Imam Mahdi dah muncul ke belum? Kadang-kadang jawapan ini tak semestinya ikut soalan. Bila tengok pada keadaan orang menanya tu, ada masanya kita perlu jawab jawapan yang pandai, bukan jawapan yang serius. Jawapan yang pandai, kita panggil jawapan pandai lah. Kalau Terengganu panggil jawapan bodoh, dia panggil. Tapi bunyi tak elok lah, tapi dia ada istilah dia yang tersendiri. Kalau Terengganu kata jawapan bodoh, kalau Pahang kata jawapan pandai, kalau sini tak tahulah panggil jawapan apa. Yang mana bukan serius tak jawapannya. Dia tanya saya kata saya dah jumpa Imam Mahdi, dan saya dah pun sembahyang di belakang Imam Mahdi. Dia duk cerita Mahdi, dia pressure kita pasal Mahdi. Saya kata saya dah jumpa Imam Mahdi. Dengar sampai habis, jangan bangun lagi tak habis cerita ni. Takut sekarang keluar viral pula, ada dah orang jumpa Imam Mahdi, jenuh pula nak menjawabnya. Kena gang, bulan depan tak boleh masuk Melaka dah. Dengar sampai habis. Saya kata saya dah jumpa Imam Mahdi dan dah sembahyang belakang Imam Mahdi. Sebab dia excited sangat. Saya jumpa je Mahdi, saya jumpa je Mahdi. Dia kata kat mana? Dia excited. Dekat mana? Bila? Dekat kampung saya tahun 77 dulu. You ke? Lama dah ni. Lama dah. Macam mana berlakunya? Berlakunya begini. Imam kampung saya namanya Haji Cik bin Abdullah. Haji Cik bin Abdullah bin Ubaid bin Ahmad bin Ismail meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, kami tak ada imam. Kebetulan ada satu lebay nama dia Mahdi. Dia ni jadi imam, itulah Imam Mahdi. Sebab nama dia Mahdi. Betul tak? Dia kena kata dia jam terus. Maka Imam Mahdi yang sebenar kita tak tahu, macam saya sebut tadi. Itu namanya Mahdi, dia imam namanya Mahdi. Betul lah Imam Mahdi. Sebab namanya Mahdi. Muhammad Mahdi bin Abdul Salim. Mahdi. Tapi bukan Imam Mahdi Muntazar. Nama dia Mahdi. Kok sini ada je imam nama Mahdi. Imam Mahdi lah tu. Maka Imam Mahdi bila dideklar begitu, maka itulah Imam Mahdi. Dan setelah itu 300,000 orang akan mengikutinya. 300,000 orang. Dan 300,000 orang ini yang mula-mula ikut, dia bukanlah orang yang dah belajar silat, bukanlah orang yang pandai berperang, tapi orang yang semacam Ashabul Kahfi. Apa dia Ashabul Kahfi? Apa sifat-sifat mereka? Mereka yang sentiasa memelihara iman mereka. Ini kalau kita nak kupas ini, tarik lagi panjang lah. Sebab dia akan melibatkan tafsiran 10 ayat terawal daripada surah Kahfi. Ciri-ciri sifat mereka itu ada dalam 10 ayat terawal surah Kahfi. Kerana itu rumusannya baginda bagi tahu, man hafidha 10 ayatin min awali suratil Kahfi usima min dajjal. Siapa-siapa yang menghafaz 10 ayat pertama di permulaan surah Al-Kahfi, dia akan dipelihara dari fitnah Dajjal. Dia akan dipelihara dari Dajjal. So, apa makna hafaz di sini? Hafaz di sini ada dua makna. Satu, hafaz ialah kita mengingati dan menghafaz lafaznya. Itu satu makna hafaz. Satu lagi makna hafaz, memelihara akan hukum hakam yang ada di dalamnya. Itu yang makna hafaz. Kalau kita ambil makna yang kedua, hafaz dan arti kata memelihara hukum hakam yang ada di dalamnya, apakah hikmah dan hukum hakam, rahsia dan juga yang tersirat di dalam 10 ayat pertama itu, diterjemahkan dengan makna hafaz, kita akan dapat lihat sifat-sifat yang ada, kualiti yang ada pada
pengikut-pengikut Mahdi, kerana dalam itu juga disebut pemuda-pemuda. Iz awal fityatu ilal kahfi, ketika sekumpulan pemuda-pemuda pergi menyembunyikan diri mereka ke dalam gua. Sifat tu ada pada mereka. Jadi sifatnya apa dia? Antaranya mereka yang sentiasa memelihara iman mereka. Di saat fasadnya alam, asingnya agama, gharibnya amalan, maka saat itu mereka sentiasa memelihara agama mereka. Yang ni ikut, yang ini ikut. Bila ikut, ketika itu Rom mahu menyerang, Rom mahu menyerang Mekah. Mereka ikut Mahdi. Dan daripada jumlah 300,000 itu, kesemua terkorban kecuali 3 orang. 3 orang yang hidup. Lalu kemudian dibina barisan yang kedua, pasukan yang kedua. Bila bina pasukan yang kedua menghadapi Rom, separuh daripadanya akan lari pula. Separuh akan lari. Jadi sebab itu Nabi SAW ajar kepada kita. Kita ada buat persiapan untuk menerima, bukan gairah untuk mencari. Sebab benda itu Allah akan beri, kita tak payah cari. Tapi persiapan yang kena ada. Bagaimana dengan orang Yahudi? Bagaimana dengan orang Nasara? Orang-orang Yahudi selalu kata kepada orang-orang Ansar, orang Khazraj dan Aus di Madinah, ayat mereka yang mereka gunakan bila mereka bertelagah di zaman jahiliah sebelum munculnya Islam, Yahudi selalu kata kepada Aus dan Khazraj, tak lama lagi seorang Nabi akan muncul. Kami akan memerangi kamu dan mengalahkan kamu bersamanya. Inilah ayat yang mereka selalu guna. Tetapi ternyata bila muncul Nabi SAW, siapa yang tentang Nabi SAW? Yahudi itulah. Siapa pula yang bersama dengan Nabi? Aus dan Khazraj. Ini keadaan yang berlaku. Maka begitulah, yang gairah mengatakan kami ini atba'ul Mahdi, kami ini Mansur Mahdi, kami ini penyokong Mahdi, kami ini pengikut Mahdi, kami ini pembantu Mahdi. Macam-macam istilah digunakan, tetapi takut jadi benda yang sama. Usaha baiki iman, jaga iman tak dibuat, tapi hanya level atas nama. Bila muncul, maka dia pula akan tolak dan tentang. Sebab bila muncul tak serupa macam yang dia nak, atau tidak dari kabilah. Kenapa Yahudi menolak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak nak mengikutnya? Walhal segala dalailun nubuwah, bukti kenabiannya cukup lengkap sebagaimana ada dalam kitab mereka. Dalil-dalil nubuahnya, rupa parasnya cukup serupa belaka dengan apa yang ditulis dalam kitab mereka. Tetapi bila mana muncul, mereka ingkar. Pasal apa tuan-tuan? Satu pasal aja. Sebab Nabi ini bukan daripada keturunan Yahudi, daripada bangsa Arab. Jadi ini akan berlaku. Bila dilabelkan Mahdi, 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 tiba-tiba keluar Mahdi dari Husain, dari Hasan, tidak Husain. Boleh terima tak? Tak boleh terima. Mahdi, Mahdi, Mahdi. Mahdi dia dah set dalam otak dia, Al-Husaini, Al-Husaini, Al-Husaini. Tiba-tiba sekali keluar Al-Hasani. Boleh terima tak? Tentu dah tak boleh terima, walaupun dicanangkan sebelum ni Mahdi, Mahdi, Mahdi. Begitu juga seandainya ada setengah firqah di Malaysia ni, dah ada 37 Mahdi, termasuklah seorang perempuan. Ramainya dah Mahdi, dah 37 orang dah Mahdi. Daripada tahun 83 sampai ni 2017, dah ada 37 Mahdi, termasuk perempuan. Maksudnya mengaku Mahdi, dia mengaku dia Mahdi, bakal Mahdi. Perempuan pun ada. Sedangkan Nabi kata namanya Muhammad bin Abdullah. Yang nama Muhammad bin Abdullah ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Namanya Siti Saudah, takkan Mahdi juga? Pun ada pengikut. Haji. Ada juga yang ikut, percaya dia Imam Mahdi. Maka bila seandainya keluar Mahdi yang betul-betul, yang dia dah set dalam otak ni bulan bin bulan tu Mahdi, tiba-tiba keluar Mahdi yang betul, agak ikut tak? Samalah analoginya dengan kisah Yahudi ni tadi. Dia set Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman Yahudi. Tiba-tiba keluar je Nabi akhir zaman Arab.
walaupun serupa dengan sifat yang ditunjukkan dalam kitab mereka. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ahmad di langit, Muhammad di bumi. Dan setiap kali semuanya ada belaka. Bila dia lahir, bintang Ahmad akan muncul. Bila dia lahir, dia akan diiringi oleh cahaya. Semua tu bila dia lahir, api Majusi akan padam. Bila dia lahir, semua tanda-tandanya disebut. Dan bila lahir, itulah yang mereka lihat. Tapi kenapa tak terima juga? Satu sebab je. Sebab dia bukan Yahudi. Selama ni dia harap tunggu yang keluar itu adalah Yahudi. Tapi bila keluar, bukan Yahudi. Jadi yang gairah tunggu, yang gairah melabel, mengharapkan dia ni Mahdi. Bila keluar, inilah sama yang akan berlaku. Maka yang akan mengikutnya nanti, orang bukan orang yang sekarang dia train untuk fit body, lari 15 kilo sehari. Kenapa nak bagi fitnya nak ikut Mahdi? Dia akan buat latihan-latihan. Mereka yang mula-mula ikut ni orang yang jaga iman, orang yang jaga ibadat dia. Di saat-saat keterasingan itu dia jaga iman dia. Di saat keterasingan itu dia jaga ibadat dia. Di saat keterasingan itu dia jaga muamalat dia. Di saat keterasingan itu dia jaga muasyarat dia. Di saat keterasingan itu dia jaga akhlak dia. Maka datangnya Mahdi ini untuk menjadi pemimpin kepada mereka itu. Dan mereka itulah yang mula-mula baiat, memimpin mereka untuk bawa kepada kejayaan. Jadi kita kena buat preparation, bukan cari orang. Salah satu sifat yang kena ada pada orang ini ialah alaikum bis-sam'i wat-ta'ah. Hendaklah kamu sentiasa mendengar dan taat. Dengar arahan dan patuh kepada yang mengarahkan. Sifat ni sifat orang yang akan bersama dengan Mahdi. Dia ada sifat patuh dan taat. Sekarang ni dia tak ada, kita nak patuh dan taat pada siapa? Orang yang biasa mendidik dan mentadbiyah jiwanya untuk patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila dia dididik oleh satu orang guru dia kata kamu buat ini, jangan buat ini, dia akan patuh kerana Allah, hukum Allah, dia buat ini dan tak buat ini. Bila dia biasa begitu, sifat taat ada dalam dirinya. Kalau pakai redah belaka, rasa nak buat, rasa tak nak buat, tak buat, mana as-sam'u wa ta'ah? Pakai langgar belaka, mana as-sam'u wa ta'ah? Yang pakai langgar belaka ni, dia takkan dipilih. Yang dipilih yang telah mengasaskan dalam diri sifat taat, sifat patuh dan taat pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dia didik oleh seseorang pada hukum Allah, dia bersedia untuk taat dan patuh dengan didikan tersebut. Orang yang telah dididik jiwanya, maka bila dia muncul, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Adalah sebenar-benarnya atas kami untuk membantu orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah bantu kepada anbiya alaihi wasallam yang terdahulu, sebagaimana Allah bantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah bantu sahabat-sahabat, begitu Allah bantu mereka. Mereka nanti bukan menang dengan ramai. Mereka tidak juga menang dengan banyaknya adat dan udat, tidak menang dengan persiapan yang mereka cukup, kelengkapan yang mereka ada. Tapi mereka menang dengan satu kekuatan yang mereka miliki, iaitu kekuatan ta'yidat, bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Panggil bantuan ghaibiyah. Bantuan ghaibiyah dari Allah untuk mereka. Di saat tidak ada sebarang makanan, mereka masih lagi kenyang. Kenyang dengan apa? Kenyang dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ni keadaannya, dia kenyang dengan ni. Kenyang dengan ini. Siapa yang akan kenyang dengan ini? Yang sekarang ketika aman dia ada ini, ketika aman ini dia sebut ini, ketika aman dia melazimkan ini, maka ketika susah dia akan kenyang dengan ini. Kalau sekarang ni tak pernah amal ini, tak pernah keluar subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ni tak pernah keluar, tak pernah disebut. Tiba-tiba sampai saatnya dia tengok pengikut-pengikut Mahdi relax je, tak lapar pun,
Yang kita ni lapar, makanan tak ada. Kemarau, tak ada makanan. Dia kemarau, tak ada makanan. Tak dahaga, tak lapar. Tanya dia, macam mana kau tak lapar, tak dahaga? Kami kalau lapar, subhanallah, 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 pelan. Kalau dahaga, alhamdulillah, 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 telan. Oh gitu je, gitu je. Dia pun buat subhanallah, 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 telan. 3 kali tak jadi apa. 6 kali tak jadi apa lagi. 9 kali tak jadi apa lagi. Dah 390 kali tak ada juga kenyang-kenyang, makin lapar lagi ada. Kenapa? Sebab dulu tak pernah buat. Itu yang lebih penting daripada mencari siapa dia. Tak payah cari, sebab dia akan muncul. Sebab dia panggil muncul. Yang muncul ni tak payah cari. Kita cari apa? Buah durian. Sebab apa? Buah durian kalau tak cari tak jumpa. Dia tak akan jumpa. Kena pergi ke kebun cari. Dah lagi ke kebun tu kena cari pula baru jumpa. Sebab durian dia tidak muncul. Benda yang muncul ni tak payah cari. Apa yang muncul? Zaman kita ni apa yang muncul? Telah muncul satu produk baru. Tak payah cari. Produk tu sampai je kat rumah kita. Ada je orang bawa. Dia perkenalkan. Sebab dia muncul. Muncul satu produk baru. Tak payah cari dah. Kita dulu memikirkan tak? Memikirkan berbagai-bagai benda. Tak payah susah-susah. Tiba-tiba benda tu sampai je kat kita. Dah muncul dah. Maka bila muncul, tak payah cari. Dah ada. Ni tak? Dia akan muncul. Muncul. Zuhur, muncul. Bila muncul, maknanya tak payah cari. Dia akan datang. Lalu apa yang kita kena buat? Kena buat persiapan sebagai orang yang akan bersama bila dia muncul. Itu betul. Jadi apa sifat yang kena ada pada kita? Nilai dan kualiti. Sebagaimana yang Allah sebut, Ashabul Kahfi, nilainya macam itu. Sifat-sifat yang ada dalam awal surah Kahfi itu nilainya macam itu. Nilai-nilai ini kita kena bawa. Orang-orang yang sentiasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa memelihara imannya. Orang yang sentiasa memelihara hubungannya dengan hamba Allah. Orang yang mempunyai sifat-sifat kasih sayang terhadap orang lain. Orang yang mempunyai sifat-sifat kesihan terhadap orang lain. Orang yang mempunyai sifat-sifat risau terhadap keselamatan orang lain. Orang yang mempunyai sifat-sifat untuk menyelamatkan orang lain. Ini antara ciri-ciri yang ada pada orang-orang yang akan dipilih bersamanya. Dan ini yang sepatutnya kita kena ada dalam diri kita. Sifat-sifat yang macam ini. Sebab itu untuk bentuk inilah baginda sallallahu alaihi wasallam banyak dalam ahadis suruh kita buat benda-benda yang merujuk kepada muasyarat dan akhlakiyat. Kerana sifat ini akan dibentuk melalui sistem muamalat dan muasyarat yang kita amalkan, yang akan membentuk sifat-sifat itu untuk wujud dalam diri kita. Jadi apapun Mahdi akan datang. Bila datang, siapa tak tahu. Tapi munculnya di mana? Dia akan muncul di Mekah. Dia tak akan muncul kat Kelang, kat Ipoh, kat Melaka, kat Pahang, kat Kelantan. Tidak. Tidak. Sebab kalau kita pergi, saya ramai kawan-kawan di Uzbekistan kata ada juga sana mengaku Mahdi. Uzbekistan. Kawan-kawan kat Kyrgyzstan pun kata ada juga yang mengaku Mahdi di Kyrgyzstan. Kawan di Algeria pun kata ada juga dekat Algeria mengaku akan jadi Mahdi. Kawan dekat Morocco pun beritahu ada juga mengaku jadi Mahdi. Kawan dekat Ethiopia pun beritahu ada juga yang mengaku jadi Mahdi. Ramai sangat. Tetapi dia tidak di Ethiopia, tidak di Kyrgyzstan, tidak di Uzbekistan. Pakistan jangan ceritalah, lagi banyak Mahdi daripada Malaysia. Kita 37, dia mungkin 400 saudara. Tiap-tiap bulan ada seorang mengaku Mahdi. Satu orang tu nama dia Junaid tak kena mengena langsung Muhammad bin Abdullah. Junaid Mahdi juga. Ada juga orang ikut, subhanallah. Jadi kalau tuan-tuan berasa nak suruh orang ikut, senang je, ngaku Mahdi. Siapa-siapa ngaku Mahdi, ada terus orang ikut dia. Walau nama dia Abdul bin Dolah, orang ikut juga.
Keturunan dia bukan keturunan Al-Hasan, tidak juga Al-Husain. Keturunan dia tak keturunan mana-mana. Alfonso di Albuka. Keturunan Alfonso di Albuka. Tapi nama dia dah jadi Daulah bin Bedul. Dia ngaku Mahdi, ikut juga dah orang. Ikut juga. Jadi oleh kerana itu tidak heran kalau orang mengaku Mahdi ada pengikutnya. Sebab kalau tuan-tuan pun mengaku, ada juga orang ikut. Tapi ingat, jangan mengaku. Kalau ada orang mengaku, jangan diperakukan. Kita sendiri jangan mengaku, ada orang mengaku, jangan diperakukan. Sebab ini urusan adalah dia akan muncul. Maka bila sampai saat dia muncul, itulah baru yang sebenarnya. Kalau kita tunjuk kepada seseorang, Syekh saya bagi tahu, kalau kita poinkan kepada seorang ini adalah Mahdi, maka dia bukan setakat buat statement yang tak betul. Perbuatannya itulah mendustakan Nabi SAW. Perbuatan itu bila dihalusi dan dikaji berdasarkan usul dan kawaid fiqhiyah dan kawaid Islamiyah, perbuatan poinkan pada satu orang ni Mahdi, ia adalah mendustakan Nabi SAW. Perbuatan itu. Sebab itu elakkan sama sekali isu ini daripada kita memahdikan seseorang atau jauh sekali mengaku diri itu Mahdi. Jangan mahdikan seorang, apatah lagi kita mengaku Mahdi. Sebab ini akan muncul. Bila muncul, nanti kalau kita sempat, kita ikutlah. Tapi nak ikut tu ada kelayakan dia. Nak masuk kadet polis, kena lulus SPM dulu. Nak ikut Mahdi, takkan pakai ikut gitu je. Dia takkan ikut gitu saja. Mesti ada qualifiednya. Bagaimana? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sifat-sifat itu yang kita kena ada. Jadi kalau memang Allah pilih kita untuk bertemu dengannya, qualified itu ada pada kita, akan bersamalah kita dengannya. Cuma kita mohon dari Allah, seandainya dia muncul, jangan sekali-kali Allah tukarkan hati kita menjadi orang yang menentang. Sebab ini yang paling ditakuti. Ini yang paling ditakuti, kerana ini yang berlaku kepada Bani Israel yang selalu menyebut tentang Nabi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Bila keluar, yang menjadi penentang nombor satu adalah mereka. Jadi kita gitu juga, kita minta dengan Allah, seandainya Allah ketemukan kita dengan masa dan zaman itu, kita mohon dari Allah, jangan Allah bolak-balikkan hati kita. Sebab itu antara doa yang Nabi ajar, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Tetapkan hati kami atas agamamu. Doa ini kita kena selalu baca di akhir zaman, kerana kita boleh bertukar. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Berpagi-pagi dia beriman, petang dia kufur. Berpetang-petang dia beriman, pagi pula dia kufur. Maka hanya orang yang dipelihara Allah akan selamat. Dengan cabaran yang begitu banyak, dogaan yang begitu banyak, maka kita kena terus berhubung dan juga membuat ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah, mohon agar Allah Taala pelihara kita, istiqamahkan kita, pelihara anak isteri kita dan juga keluarga kita dan umat seluruhnya. Kerana bila Mahdi muncul, artinya Dajjal juga akan muncul. Muncul je Mahdi, muncullah Dajjal. Dia tak ada pemisah antara dua. Maka akan jadi salah satu daripada pengikutnya. Sementara menunggu Isa AS turun, Mahdi muncul, Dajjal muncul. Sementara menunggu Isa AS turun untuk bunuh Dajjal, maka manusia akan jadi dua kelompok. Ada yang ikut Mahdi, ada yang ikut Dajjal. Dan Nabi SAW bagi tahu, pengikut Dajjal yang paling ramai adalah wanita. Wanita tu siapa? Mak kita, isteri kita, anak kita, kakak kita, adik kita, sepupu kita. Bila dia muncul, wanita akan ramai mengikut. Sebab dia pandai main silap mata. Wanita mudah percaya dengan silap mata. Maka oleh kerana itu, untuk protect, maka sekarang kita kena didik jiwa mereka itu dengan imaniat, dengan amal, dengan dekatkan diri bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan mulazamah atas sunnah Nabi SAW, dengan istiqamah pada amalan-amalan yang telah ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan amalkan sifat-sifat yang telah disebutkan dalam sifat-sifat Ashabul Kahfi dalam surah permulaan, surah 10 ayat pertama surah Kahfi yang saya sebutkan, saya ringkas tadi. Ni perkara yang sifat yang kita kena usaha dan ada, insya-Allah Allah akan pelihara kita. Dan mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah pelihara dan terima kita semua untuk jadi hamba-Nya yang soleh, dan hamba-Nya yang dipelihara, dan hamba-Nya yang diberikan istiqamah untuk berada atas jalan hak. Dan sehinggalah saat kita dipanggil Allah untuk pulang, pada hari kepulangan itu kita redha untuk bertemu dengan Allah, dan Allah redha untuk menerima kembalinya kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ذليلا إلا أعزته، ولا رديئا إلا أكرمته، ولا فقيرا إلا غنيته، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز إسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر من نصر دينك، اللهم انصر من نصر سنة حبيبك، اللهم انصر مجاهدين في سبيلك أينما كانوا ومن كانوا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين أينما كانوا ومن كانوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله. السلام.